kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Selamat datang ke siri ke-7 slot taping secangkir kopi bersama Wall of Fame MRSM Taiping 2021. Program ini berfokuskan kepada perkongsian isu-isu semasa yang sesuai dengan kepakaran alumni Marismat. Dan topik kita pada malam ini ialah Talent Development for Youth. Sekalung penghargaan buat rakan strategi Ansara Taiping iaitu MRSM Taiping, TNF Energy Sdn Berhad, Amans Media, Outpost Taiping Sdn Berhad, ALKA Systems dan BG Capital Holdings. Kepada anda yang menonton sama ada menerusi Facebook Live atau Zoom Taping, jangan lupa untuk tuliskan apa-apa persoalan yang ingin ditujukan kepada ahli panel kita di ruangan chat atau komen. Pada akhir sesi ini, jika berkesempatan, kita akan adakan sesi soal dan jawab. Pesanan penaja juga kepada alumni MRSM Taiping yang masih belum mendaftar sebagai Ansara Taiping, bolehlah mendaftar dengan keahlian seumur hidup sebanyak RM50 menerusi portal rasmi Ansara Malaysia www.myansara.org. Saya Aisyah Izham, batch SPM 2012 MRSM Taiping, moderator anda pada hari ini. Bersama-sama kita pada hari ini ialah Puan Mahfuzah Zainul, Ansara Taiping SPM 2003 yang kini merupakan penolong pengarah di Kementerian Pendidikan Malaysia. Puan Mahfuzah merupakan graduan University of Cardiff dalam bidang Occupational Therapy dan kemudian melanjutkan pengajian sarjana di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang pendidikan khas. Puan Mahfuzah juga sedang melanjutkan pengajian Dr. Falsafah di UKM dalam bidang Occupational Therapy. Beliau juga seorang penulis buku berkaitan terapi cara kerja dan pendidikan khas khusus untuk murid berkeperluan khas, ahli terapi cara kerja dan ibu bapa, dan telah menulis lebih daripada 10 buah buku berkaitan terapi cara kerja dan pendidikan khas. Apa khabar Puan Mahfuzah? Khabar baik. Terima kasih Aisyah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa pada hari ini. Sama. Bersama kita juga another member of Wall of Fame 2021, Cik Erina Emelina binti Ismail, Ansara Taiping SPM 2007, seorang atlet memanah berkuda negara. Cik Erina telah mewakili negara dalam beberapa siri Horseback Archery Championship, malah berjaya membawa pulang pingat emas dalam acara individu dan berpasukan. Dan kisah beliau juga telah didokumentasikan dalam History Channel Asia. Cik Erina merupakan graduan kejuruteraan elektrik mekatronik yang kini bekerja sebagai pegawai eksekutif di Telekom Malaysia. Apa khabar Cik Erina? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih Aisyah. Alhamdulillah. Okey, kita tengok ada audience ke kat sini. Baik, apa khabar audience kita di Zoom dan di Facebook? Okey, kita masih lagi menanti kemasukan audience, tak apa. Jadi berbalik kepada topik kita, Talent Development for Youth. Jadi kita pergi ke pusingan yang pertama. Baru-baru ini tular kisah atlet yang beraksi di Olimpik Tokyo 2020. Antaranya atlet terjun China, Quan Hongchan, yang mencuri tumpuan ramai apabila 2 kali mencatatkan markah Perfect 10 dalam acara akhir 10 meter platform. Dan yang menariknya kita lihat atlet tersebut baru berusia 14 tahun. Jadi saya ingin ajukan kepada Cik Erina, pada pendapat anda, adakah bakat sesuatu yang semula jadi, kita born with, atau bakat ni boleh diadakan menerusi latihan? Silakan Cik Erina. Okey, pertama-tamanya bakat. Bakat tu sendiri kalau by definition melalui Kamus Dewan, dia adalah kebolehan semula jadi. So kalau nak menjawab soalan Aisyah secara mudahnya, ia adalah satu yang kita born with. Tapi bagi saya memang manusia ni dilahirkan, macam kita semua dilahirkan dalam berbeza dari segi kemampuan kita ataupun kita punya individual karakteristik kita. Sifat kita sendiri pun berbeza antara satu individu dengan individu yang lain. So cara kita dibesarkan pun memainkan peranan juga dalam pembentukan kita daripada kecil sampailah nanti kita dewasa. So antara benda yang efek kita punya pembentukan tu adalah antaranya persekitaran ataupun
macam mana kita dibesarkan oleh penjaga ataupun ibu bapa, lepas tu kita punya pengalaman yang kita ada daripada kecil sampailah seterusnya. Tapi setiap orang tu dia ada kebolehan ataupun ada bakat yang dia boleh grow. Macam by definition kan dia maksud dia adalah kebolehan semula jadi. So ada cumanya macam mana kita nak discover bakat kita, macam mana kita apa level of intensity bakat yang kita ada tu dan sejauh mana kita boleh melakukan sesuatu, maksudnya melakukan bakat kita tu sampai tahap mana. So bagi saya untuk setiap individu tu kita perlu bakat tu perlu diasah, macam tak cukup sekadar hanya ada bakat tapi kita tak buat apa-apa dengan bakat tu. Sebab at the end of the day kita nakkan kemahiran daripada bakat yang kita ada tu. So apa yang kita boleh buat dengan bakat ni adalah kita asah dia supaya kita menjadi lebih cekap dan juga lebih berkemahiran. So macam mana kita nak buat tu dengan untuk dapatkan kecekapan dan kemahiran tu dengan latihan yang berterusan ataupun satu lagi kita perlu ada repetition untuk bakat yang kita ada. So memang macam yang saya cakap tadi, bakat tu semula jadi tapi kalau kita tak buat apa-apa pun tak guna. Contoh macam saya ada contoh, saya menunggang kuda. So contoh katalah saya punya riding hours, maksudnya saya berlatih di atas kuda tu 200 jam. Tapi tak cukup ataupun saya punya tahap kecekapan ataupun kemahiran takkan sebagus yang penunggang kuda yang lain yang memiliki let's say 900 jam punya riding hours. So sama juga macam kalau dalam career kita tengok ada juruterbang, pilot. So dia pilot, dia kena ada like macam certain flight hours untuk qualified something. So macam dari situ kita boleh determine daripada repetition dan kemahiran, repetition tu lah especially latihan dan kemahiran tu kita boleh determine level of competency untuk setiap individu tu. So jadinya bakat tu dia bukan stand alone as it is lah. Dia kena perlu ada kemahiran dan juga latihan dan juga repetition untuk kita nampak lebih banyak efek daripada bakat tu. Dia natural, kita boleh, kita memang born with bakat. Contoh kata satu lagi contoh, saya tak pandai menyanyi. So saya tak ada kebolehan untuk menyanyi. So daripada kecil pun memang kalau kita nyanyi tapi tak cukup lah kriteria sebagai seorang penyanyi tu, mungkin pitching lari ke ataupun suara sengau ke macam tu kan. So itu maksudnya saya tak berbakat, saya tak ada kebolehan untuk menyanyi dan saya tak berbakat untuk menyanyi. So bagi saya tak perlu pun untuk saya berlatih ke sebab memang tak ada bakat tu. So itu adalah something yang macam bakat tu adalah something yang kita born with it, cuma kita perlu discover dan perlu ada buat sesuatu dengan bakat tu. Itu pada pandangan saya lah bakat tu. Baik, betul juga tu kan, kalau kita tengok bila seorang tu lahir dengan sesuatu bakat tu, okay, mungkinlah dia ada certain bakat tu, tapi yang menentukan how good bakat yang dia ada tu bergantung pada itulah external factors kan, mungkin pendidikan dia, mungkin tempoh latihan dia kan, dan saya pun pernah dengar juga ada macam kajian yang menunjukkan atlet-atlet yang berjaya ni antara macam kriteria yang perlu ada, dia kena berlatih 10,000 jam supaya dia boleh mahir dengan satu teknik tu. Okey, baik. Kita pergi pula kepada Puan Mahfuzah. Okay. Kalau kita tengok kan, konteks mencungkil bakat dalam kalangan pelajar ataupun golongan remaja, pada pendapat Puan Mahfuzah, apakah kepentingan untuk mencungkil bakat dalam kalangan pelajar, sama ada yang pelajar biasa atau berkeperluan khas, untuk hadapi realiti semasa dalam konteks life survival? Silakan Puan Mahfuzah. Okey, terima kasih Aisyah. So untuk topik pasal berkenaan dengan bakat ni dalam konteks yang
kemahiran kepakaran saya lah, sebab saya bekerja dalam bidang pendidikan khas. Jadi murid berkeperluan khas ni sebenarnya kalau kita cakap pasal bakat lah macam tadi panel Erina dia ada cakap berkenaan dengan bakat yang kita dah dilahirkan dengan bakat kan. So bakat ni sebenarnya memang dilahirkan yang dah memang ada, tapi dia ada satu lagi connection dengan kemahiran kan. Dah ada bakat tu and then kita polish lagi skills. So that's why yang talent tadi tu dia akan becomes more prominent kan, because of dia kita polish, kita gilapkan lagi dengan practice. So macam kita cakap practice makes progress, practice makes perfect, semua tu kan. So dengan bakat dan kita gilap dengan kemahiran, so it becomes potential lah, potensi. So dalam konteks murid berkeperluan khas ni pun sebenarnya diorang ni ada diagnosis yang tertentu lah. Macam kita tahu murid bermasalah pembelajaran, kita ada yang autism, yang ada Down syndrome, ADHD yang attention deficit hyperactivity disorder, dan ada kebanyakan yang kita tengok yang ada neurodevelopmental disorder yang macam kita tak nampak secara fizikal lah, tetapi kita tahu dia sebenarnya disleksia, sebenarnya dia ADHD, autism kan, fizikalnya okey kan, and then diorang ni sebenarnya dilahirkan dengan banyak bakat, okay? And bila kita tengok kalau kita nak buat diagnosis untuk murid berkeperluan khas ni, kita kena buat satu intelligence punya quotient test ataupun kita panggil IQ test kan. So bila kita buat IQ test kepada kanak-kanak ni, baru kita tahu IQ diorang ni macam ada yang kebanyakannya kalau yang dapat kad OKU yang murid berkeperluan khas ni, IQ diorang ni 70 and below kan. So kalau yang normalnya macam kita lah, normal lah kita ni kan. So 90 hingga 120. So yang gifted and talented tu, yang the upper punya level tu adalah yang dia punya score dia 140 and above kan. So dalam diagnosis murid berkeperluan khas ni, macam especially kalau autism dengan yang neurodevelopmental tu lah diorang ni kebanyakannya diorang punya IQ tu dia macam ada yang tinggi sangat, yang sampai yang part gifted and talented tu. Ada yang berada dekat bawah. Dia sebenarnya kita yang normal ni ada 70%. So yang gifted and talented tu ada 2% je dalam populasi dunia ni. And yang murid berkeperluan khas tu pun dia ada 2% sahaja dalam dunia ni lah kan. So walaupun diorang ni sikit, tapi still diorang ni boleh hidup macam biasa, okay? And kalau ikutkan dalam dari segi diagnosis, diorang ni memang ada bakat menyanyi. And kalau ikutkan di sekolah murid berkeperluan khas pun kita pun ada tawarkan silibus yang untuk mencukil lagi bakat dia. Maybe kita tak fokus kepada akademik, because bakat ni macam kita nak gilap ni, dia because diorang ni memang kita tahu academic is not their thing kan. Bila kita kaitkan dengan multiple intelligence pun kita ada banyak. Ada yang menyanyi, macam Erina tadi dia cakap dia tak pandai menyanyi, tapi dia pandai menunggang kuda. So kita ni dilahirkan dengan bakat yang berbeza-beza. So same goes kepada murid berkeperluan khas, yang ada yang diorang ni tak pandai menyanyi tapi pandai melukis. Diorang ni ada satu condition yang especially yang autism spectrum disorder, yang diorang ada satu photographic memory tau, yang mana diorang tak boleh membaca secara mengeja, tapi diorang boleh macam capture the word macam photostat, macam tu. So that is bakat yang diorang born with it, yang kita pun tak boleh nak dapat macam tu kan. So panjang pula definisi saya cerita berkenaan dengan bakat ni. So sebab saya kaitkan dengan murid berkeperluan khas lah, sebab nampak macam diorang ni tak berbakat, tapi dalam Paralimpik pun kita tengok diorang pun dah ada sukan-sukan. Sebab dalam Paralimpik kan dia ada banyak sangat kategori, sebab dalam special education
itself, kita tak boleh samakan diorang punya kategori murid berkelas ni sama. Macam contohnya dia ada T tu, T14, T tu yang untuk learning difficulties, kemudian yang ada yang untuk kategori yang orang buta, kategori yang orang pekak kan. So dalam dunia pendidikan khas pun diorang ada banyak lagi kategori-kategori yang sememangnya sangat unik, dan bakat diorang ni pun sebenarnya boleh dikatakan kalau kita explore, kita akan find out yang it's memang amazing lah bagi saya. So tu je lah kot untuk nak menjawab pusingan yang pertama ini. Okay, terima kasih Puan Mahfuzah. Saya pun pertama kali sebenarnya, sebelum ni saya pun ada satu macam perception bila bercakap tentang pendidikan khas. Dia mungkin dari segi neurodevelopmental dan mungkin dari kepayaan fizikal dia lah. Tapi bila Puan Mahfuzah cerita tadi, dia ada kategori-kategori tertentu. So macam kita akan lagi nampak lah setiap kategori tu sebenarnya kita boleh cungkil bakat-bakat yang berbeza kan untuk dia orang sendirilah in terms of life survival kan. Okey, kita masuk ke pusingan yang seterusnya. Kita nak cakap pasal challenges in talent development for youth. Di sebelum tu saya nak petik satu quote sebab kita bercakap tentang sukan hari ni, ada juga daripada atlet tenis wanita yang terkenal Serena Williams. Katanya, I really think a champion is defined not by their wins but by how they can recover when they fall. Jadi jatuh dan bangun tu adalah lumrah dalam sukan dan dalam proses kita nak menggilat bakat. Jadi kita nak dengarlah daripada Cik Erina, bagaimana Cik Erina boleh berkecimpung dalam dunia sukan memanah berkuda. Bagaimana boleh sedar bakat yang ada dan mula untuk menggilat bakat tersebut, dan apa cabaran yang Cik Erina hadapi dalam proses latihan itu sendiri. Silakan Cik Erina. Cik Erina kena unmute. Sorry. Okay, first yang apa yang Serena Williams kata tu memang sangat-sangat betul lah. Yang itu yang saya nak highlightkan dulu lah yang first, kan? So what define us is how well we rise after we fall. Sebab kita punya attitude towards kita punya failure ataupun kita punya masa-masa kejatuhan tu adalah sangat-sangat penting, dan hitting rock bottom ataupun failing is really not easy. Bukan sesuatu yang mudah. It takes a lot of courage, a lot of bravery untuk bangun balik bila kita dah jatuh ataupun bila kita fail. So macam yang dia cakap, winning is not everything. Betul lah, it's not always about a piece of medal. Dia lebih daripada tu sebenarnya. So if kita boleh bangun ataupun boleh stand tall after we are failing, it's good enough lah. Bagi saya sesuatu yang sangat-sangat berani lah untuk dibuat. Macam saya, contoh saya literally, ini contoh yang literally nak cakap pasal kejatuhan tu lah. Sebabnya kalau kita naik kuda, kita mesti akan ada masa-masa yang kita tak expect akan jatuh. So risiko untuk menunggang kuda tu, antara risiko yang kita adalah jatuh daripada kuda ketika latihan ataupun ketika menunggang kuda lah. So memang itu betul-betul jatuh lah. So apa yang saya sendiri buat, kalau macam training kan, kita kena sentiasa memang safety first lah. So kita kena pakai proper attire untuk mengelakkan kecederaan. So helmet menunggang kuda adalah satu perkara yang paling wajib lah. So macam saya, kalau saya jatuh kuda, kita kena naik balik. Kalau macam tak ada macam injury yang teruk, waktu latihan tu, walaupun kita jatuh, macam ada orang macam bila jatuh tu dia dah freak out lah. Orang biasa lah, maksudnya orang yang bukan dalam sukan berkuda ni. So bila jatuh tu dia dah rasa macam alamak jatuh, dia okey ke? Macam okey ke tak? Boleh naik lagi ke tak? Tapi actually untuk seorang penunggang kuda, bila jatuh, as long as tak ada kecederaan yang macam boleh kecederaan parah lah, kita kena naik balik. So
itu pun salah satu contoh yang sangat-sangat jelas lah kalau nak cakap pasal kejatuhan dan rising after we fall tu. So itu memang experience saya lah. Memang literally jatuh dan kena bangun balik right after kita jatuh tu. So ada sometimes ada sesetengah penunggang kuda dia rasa macam takut nak naik balik sebab dia baru jatuh kan, logically memang traumatized lah. Experience tu agak traumatized. It depends on how bad the fall was, how bad the fall is. So macam agak traumatized punya experience, tapi tak semua yang akan bangun balik dan naik balik. Tapi most of the time kita diajar untuk bila dah jatuh tu kita bangun, kita naik, buat macam biasa balik. So itu adalah salah satu contoh lah rising after falling. So macam yang soalan tadi, macam mana saya berkecimpung dengan sukan memanah berkuda ni dan bila saya sedar saya ada bakat tu. Saya berkecimpung dalam sukan ni secara tak sengaja. Itu pun sebab ya masa kita kat universiti kena pilih untuk co-curriculum. So macam masa tu ya student kan suka buat last minute. So bila daftar last minute tu semua benda dah macam dah penuh. Tinggalnya gamelan dengan equestrian. So saya macam saya cakap tadi, menyanyi pun tak boleh. So saya tak pilih lah gamelan tu. Saya bukan ni kan, bukan minat. So walaupun berkuda tu saya tak pernah berkuda ataupun equestrian tu saya tak pernah tahu pun sukan macam mana. So saya decide untuk go for it lah. So saya expect bila ambil course satu semester untuk co-curriculum sukan equestrian tu, dia akan bagi kita naik kuda. Tapi sebenarnya tak, dia hanya ajar kita macam mana untuk menguruskan kuda. So itu macam mana saya start lah. So macam tak expect pun boleh involve. Tapi bila kita dah belajar macam mana nak menguruskan kuda tu, tiba rasa macam ada orang cakap macam dah pandai bersihkan kuda, dah pandai bersihkan kandang kuda. So macam kenapa tak nak try ke naik kuda. So macam lepas tu saya fikir, tapi nasib baiklah kita student kan, kita dapat like macam discount. So saya cubalah. Bila first time saya naik kuda, sebab ada orang dia takut dengan kuda sebab kuda besar. Tapi saya bukan orang yang takut dengan binatang macam tu lah. Ada certain binatang yang saya takut juga. Cuma macam kuda tu bukan tak takut lah. So macam tak ada masalah untuk naik kuda. So bila dah first time naik tu rasa macam seronok dan lepas tu lah baru pergi belajar, lepas grad belajar memanah tradisional. Lepas tu bila tahu benda tu kita boleh gabungkan, macam lagi excited sebab kita tahu, macam saya sendiri saya tahu saya pernah buat dua-dua secara berasingan. So saya tahu how hard it is setiap satu tu. So bila saya tahu yang kita boleh combine dalam satu masa, jadi lagi macam mencabar dan sangat-sangat exciting lah. Memang rasa macam nak cuba juga. Daripada situlah saya cuba, saya cari coach yang proper untuk ajar dan daripada situlah berlatih. Cumanya bakat tu yang kalau nak cakap pasal bakat tu, tak tahu nak cakap sebenarnya ada ke tak bakat tu. Cuma sebab saya sendiri pun tak sedar, maybe sebab saya punya karakter ataupun saya punya macam mana saya dibesarkan tu yang membuatkan nampak macam ada bakat untuk menunggang kuda tu. So macam 21 tahun, umur saya 21 tahun baru saya cuba menunggang kuda. So macam agak lambat, bukan macam daripada kecil ke, memang tak. Memang dah lambat, dah macam orang cakap dah tua bangka baru nak start, baru nak discover, boleh cakap baru nak discover bakat tu. Cumanya bila saya dipertemukan ataupun saya pergi cari guru-guru ataupun coach yang lebih lama dalam sukan ni, diorang kata saya berbakat. So saya accept lah, maybe dia nampak saya berbakat tu in terms of saya punya minat, dia nampak saya punya usaha, dia nampak saya punya semangat. So macam dia tally dengan apa yang saya buat tu, dan mungkin sebab itulah orang cakap saya berbakat. Macam itulah. So kalau ada satu soalan lagi tadi yang pasal proses latihan, cabaran kan. Cabaran yang saya hadapi dalam proses latihan ni adalah macam saya
saya buat memanah berkuda ni, saya tak letakkan target untuk mewakili mana-mana, sebab sukan memanah berkuda tu sendiri bukannya sukan yang macam ada dekat dalam Olimpik. Dia tak ada. Dia tak ada kat mana-mana. Dia ada macam sukan dia sendirilah. Mungkin dia masuk dalam martial arts. So macam, tapi asalnya saya tak ada letakkan harapan yang tinggi untuk mewakili negara ke, untuk menang ke. Bukan tujuan asal saya untuk buat memanah berkuda tu lah. Tapi macam saya cakap tadi, mungkin apa yang orang nampak dekat saya tu, dia nampak kesungguhan, dia nampak disiplin tu, dia nampak yang macam kemahiran. Saya cuba untuk memahirkan diri saya, so saya dapat banyak peluang yang tak diduga dan sampailah sekarang. Jadi dari segi cabaran tu memang banyak cabaran lah, sebab bila buat sukan ni macam atlet-atlet yang lain, ada sesetengah atlet sukan mainstream yang macam sukan yang terlibat dalam Olimpik ataupun sukan yang bernaung di bawah Kementerian Belia dan Sukan, macam tu dia ada peruntukan untuk diorang. So kalau macam untuk sukan ni, macam saya tak ada peruntukan. So dari segi cabaran, antara cabarannya adalah kita kena, macam saya kena keluarkan belanja sendiri, saya kena manage masa, sebab saya pun bukan buat benda ni full time kan. So sebagai, dia asalnya sebagai hobi tapi slash sukan macam tu. So dia dari segi belanja nak kena keluarkan sendiri. Lepas tu masa, macam sukan ni orang nampak memanah berkuda je, memanah berkuda. So satu sukan je. Tapi actually untuk sukan ni saya kena berlatih 3 benda yang berbeza. Berlatih menunggang secara berasingan, berlatih memanah saja, lepas tu baru berlatih untuk memanah berkuda. Tapi tak cukup dengan tu, saya kena praktis pula untuk saya punya fitness. Sebab kita nak naik kuda kan besar kan. So macam tu antara cabaran lah. So antara cabaran lain sebab saya buat semua benda sendiri dan saya pula golongan minoriti perempuan dekat Malaysia yang buat memanah berkuda sangat-sangat sikit. So macam kita kena, macam saya sendiri, saya kena motivate diri sendiri most of the time untuk sebab dikelilingi lelaki, so kita tak ada someone yang kita boleh share the interest, same interest ataupun masalah ketika masalah yang saya hadapi sebagai seorang pemanah berkuda tu. Kadang-kadang benda tu tak cukup proper untuk kita cerita dekat lelaki kan. So itu antara cabaran-cabarannya lah. Saya tertarik bila tadi Cik Rina kongsikan daripada mula bila kita cakap pasal cabaran ni, biasanya cabaran seseorang tu, macam apa motivasi seseorang untuk lalui cabaran tu, mungkin nak dapatkan pingat kan, nak pergi kepada World Championship ke, Olimpik dan sebagainya. Tapi bila Cik Rina highlight tadi, antara sebab kenapa Cik Rina nak go through sukan ni sendiri sebab sukakan cabaran tu. Nak gabungkan memanah dan berkuda tu sendiri. Saya rasa menarik lah bila kita tengok kan, bila kita cakap pasal cabaran, kita perlukan kepada motivasi dan kita sendiri kena find out kan apa motivasi yang kita nak set kan untuk kita ni nak pursue satu proses nak gilat bakat tu lah sendiri. Betul. Baik, soalan seterusnya saya nak ajukan kepada Puan Mahfuzah. So bila kita cakap mengenai pembangunan bakat untuk remaja, antara cabaran yang kita akan tempuh adalah daripada aspek pendidik, contohnya guru, dan aspek remaja tu sendiri. Dan semestinya akan lebih mencabar untuk kelompok pelajar berpendidikan khas. Jadi apakah cabaran guru untuk melatih pelajar daripada kelompok pelajar pendidikan khas dalam nak menggilat bakat? Bagaimana pula dengan para pelajar tu sendiri? Apa cabaran yang biasanya dihadapi untuk mereka ni menggilat bakat? Silakan Puan Mahfuzah. Okay, so untuk murid berkumpulan khas ni very challenging jugalah sebenarnya sebab diorang ni kumpulan minoriti juga sebenarnya. So diorang ni ada condition-condition yang tertentu, macam kita tahulah kan, macam dari segi IQ, dari segi kognitif, kadang-kadang tu ada yang non-verbal kan, tahu kan, ada condition yang di mana kanak-kanak autism tu dia tidak boleh bercakap tapi dia faham apa yang kita cakap dengan dia. So ada satu grup yang macam tu. Kemudian
dari segi macam physical health condition pun diorang berbeza, sebab diorang ni ada yang ada masalah isu sensory yang bila dengar bunyi bising sikit je macam terus nak tutup telinga, tak boleh because dia punya threshold, dia punya level, dia nak punya coping untuk sensory dia tu sangat rendah lah. Maksudnya bila kena sikit je, bising sikit je tak boleh, ramai orang sikit je tak boleh. So dia apa yang cikgu nak kena buat dengan diorang ni, first kali, sebab kita dekat Malaysia pun program-program yang berkaitan dengan bakat tak banyak kalau dari segi pendidikan. Sebab kita ada kalau pernah dengar dulu projek Permata Negara, Permata Pintar. Okay, Permata Pintar semua tu yang itu adalah untuk mencari bakat-bakat lah, ya. Tapi yang untuk murid berkeperluan khas ini, cikgu-cikgu ni memang dia punya cabaran dia tu, sebab kadang-kadang bila dekat sekolah, sebab di Malaysia ni yang program pendidikan khas yang paling besar sekali adalah program pendidikan khas integrasi. Kita ada 3 sebenarnya program sekolah pendidikan khas, tak banyak, hanya ada 34 buah sekolah saja di Malaysia. Yang tu semua dalam satu sekolah tu semua murid pendidikan khas. Okey. Kemudian program yang seterusnya adalah program pendidikan khas integrasi, yang itu yang di sekolah harian biasa, dan kita ada satu program. Itu mesti ramailah kalau sekolah yang siapa yang daripada sekolah harian yang dia di sekolah dia ada program PPKI, dia pernah lah tengok murid autism macam mana, murid Down syndrome macam mana kan. So itu program PPKI yang itu paling besar sekali, yang paling ramai sekali. Dan yang ketiga adalah program pendidikan inklusif, yang itu yang mana kita masukkan the highest end, yang IQ tinggi ni, bukan IQ tinggi, yang diorang boleh cope dalam kelas biasa. So kita bagi dia, walaupun dia ada disleksia, walaupun dia ada Down syndrome, kita bagi dia masuk kelas biasa, belajar bersama dengan murid-murid biasa. So itu 3 program untuk murid-murid berkeperluan khas. Tapi yang saya nak cakapkan, yang untuk murid berkeperluan khas ini, yang mana di PPKI. Di PPKI ni kita guna satu silibus lain sebenarnya daripada silibus kebangsaan, silibus yang aliran perdana. So nama dia sama je, cumanya dia rendahkan sikit. So dalam silibus tu kita ada masukkan elemen-elemen macam memasak, sebab kita tahu murid berkeperluan khas ini dari segi akademik, dari segi physical, diorang ni tak fit as normal punya person kan. So kita nak bagi juga dia orang punya dia rasa macam tu, tapi kita rendahkan sikit. So kita ada program memasak, kita ada program komputer yang tak banyak gerak banyak-banyak kan. So ada lagi program pastry, buat kuih, buat roti, program perladangan pun ada. And then untuk yang siapa-siapa yang berminat dengan seni, kita ada program menjahit untuk jadi designer dari segi pakaian, batik, mencanting batik semua tu kan. So daripada kursus yang kita sediakan ini di sekolah, so cikgu boleh kenal pasti dah, murid ni dia ni sesuai untuk yang program ini. So apa-apa pun kena kenal pasti passion murid berkeperluan khas tu jugalah. Tapi ada juga sebab budak-budak yang khas ni, diorang ni kebanyakannya tak suka sangatlah akademik ni. Diorang suka macam menyanyi, menari, diorang suka macam benda-benda yang tak banyak menggunakan, tak banyak daya tumpuan, tak perlu banyak sangat fokus. Diorang punya nak leisure je. So yang itu kebanyakannya diorang, sebab sekarang kan dah dunia dah di hujung jari, diorang dalam pandemik pula sekarang ni, diorang boleh, siapa-siapa pun boleh kembangkan potensi bakat diorang ni melalui secara maya kan. Kadang-kadang dia tak dikenali pun sebelum ni, tiba-tiba menyanyi, rupanya suara sedap, dah viral, dah semua orang kenal, and then dapat buat dekat TikTok, dah dapat duit. So daripada bakat yang tidak disedari tadi tu, yang dia dah tukarkan kepada dalam bentuk leisure, kemudian dia dah boleh menjana pendapatan pula. Kalau yang suka memasak tadi tu kan, dah boleh menjadi sumber pendapatan daripada YouTube lah semua kan. So cabaran yang berbalik kepada cabaran guru tadi tu, yang itulah kadang-kadang cabaran guru nak kenal pasti. Kadang murid-murid ni tak berminat, tetapi perlu sokongan keluarga. Sebab kadang-kadang sokongan keluarga, kalau
parents tak support, memang agak susah untuk kita nak push budak ni. Tapi kalau ada parent yang support, memang senang lah. Banyak lah macam dari segi support tu berdatang daripada banyak lah, dari segi masa nak bawa anak tu pergi ke sekolah kan, nak beli bahan-bahan untuk dia nak memasak ke, nak apa kan. So ada satu kes bukan satu kes lah, satu cerita yang mana seorang rasanya famous kot kalau dalam dunia pendidikan khas ni, memang famous lah. Cik Azli ni, anak dia autism yang agak macam tak boleh bercakap, yang number tadi tu kan. So anak dia ni suka sangat basuh pinggan, suka sangat membasuh pinggan. So kalau ciri-ciri autism ni, dia orang ni ada satu ciri obsession tau. Dia suka buat satu benda tu, dia suka sangat sampai macam dia tak boleh buat benda lain lah, macam tu lah, sort of macam tu lah. Tapi dia sangat passion kepada benda tu. So apa yang ayah dia buat ni, family support lah. Apa yang ayah dia buat satu cafe, autism cafe project, buka cafe untuk anak dia boleh basuh pinggan. And then boleh serve, dia ajarlah sikit-sikit macam mana nak buat kek, nak buat muffin, and then packing, and then bagaimana macam nak ambil order. So support family tu pun penting jugalah. So tapi kalau tak ada support family, agak sukar lah kalau keadaan di Malaysia ni, kerana macam kita tengok masyarakat kita secara generalnya masih lagi tidak mengiktiraf golongan berkeperluan khas ataupun golongan OKU ini sebagai salah satu sebagai individu ataupun yang kita boleh terima secara mudah lah. Kita macam pandang slack sikit kan, slow learner sikit je, even slow learner tu pun tak layak dapat kat OKU pun dia pandang macam slack sebab kita pun ada streaming kan. Kalau dekat sekolah harian biasa kan kita ada streaming kelas nombor 1 sampai nombor last tu. Kalau yang last tu rasa macam down je kan, sebab dia rasa macam dia tak ada bakat, dia tak ada potensi langsung, sebab cikgu pandang rendah. Sebab kita hanya discuss on the academic side, tapi kita tak tengok bakat-bakat yang lain. Yang dalam teori Howard Gardner tu kan ada 9 multiple intelligences yang kita perlu tackle lah. Sebab murid-murid khas ni memang diorang ni memang tak boleh jadilah bukan tak boleh jadi, boleh je jadi. Ada je yang kanak-kanak yang individual with autism yang dapat PhD, tapi persentasenya sangat-sangat rendah berbanding yang hanya duduk lepas sekolah, hanya duduk rumah tak ada buat apa-apa. Sebab sebab kita tak ada diterima bekerja kan. Tapi sekarang which is yang saya nampak, which is a good, nampaklah sedikit sinar itu apabila macam syarikat-syarikat besar macam Giant, Tesco, diorang dah ada satu unit yang diorang nampak, yang diorang linkkan dengan kita orang Kementerian Pendidikan punya syllabus dekat sekolah, pastry, yang buat pastry tadi tu. So diorang selalukan untuk ambil bekerja dekat bahagian pastry. Kan dekat Tesco kan, kita Tesco Giant kan ada bahagian-bahagian pastry kan. So diorang ambil bekerja sebab diorang dapat tax exemption ataupun pengecualian ataupun pengurangan cukai kerana mereka mengambil pekerja yang mempunyai kad OKU. Sebab biasanya budak-budak berkeperluan khas ini diorang lepas sekolah, diorang dapat training lah. Kita ada bagi training untuk diorang jadi waiter, untuk diorang jadi kerja dekat buat game ke apa ke, buat komik ke apa kan. So ini antara inisiatif-inisiatif yang ada, cuma tak nampak sangatlah pada mata kasar masyarakat mainstream ini. Okey, itu je lah. Itulah cabarannya sebenarnya. Saya rasa sememangnya dah cabaran kita nak keluarkan dia punya bakat tu, nak gilap, nak identify bakat dia. And then cabaran seterusnya tu pada stigma pula kan. Macam dia jadi perlukan integrated approach daripada in terms of pendidikan kan, in terms of nanti peluang pekerjaan dia, macam mana majikan-majikan ni melihat dia orang ni pula. So dia jadi cabaran tu bertambah-tambah lah cabaran dia untuk dia orang ni. Tapi saya suka juga bila waktu saya buat degree dulu, terang ada community service, pergi kepada pusat pemulihan dalam komuniti, PDK. So kita orang expose lah kepada apa aktiviti yang biasanya orang-orang dalam PDK ni buat kan. So adalah dia punya dapur, so dia buatlah roti lah, baking lah. So terpulang lah ada yang memang betul lah cikgu-cikgu dia kata cabaran dia hari ni dia nak buat, esok dia tak nak buat apa-apa, esok dia tantrum ataupun breakdown kan.
Okay, so itulah kita melihat daripada aspek cabaran. So kita nak masuk ke pusingan yang seterusnya berkenaan current issues with regards to talent development for youth. Jadi saya nak ajukan soalan kepada Cik Erina. Kalau kita lihat Cik Erina mempunyai latar belakang kejuruteraan elektrik mekatronik, tapi mempunyai hobi atau bakat dalam bidang sukan memanah. Pernah tak Cik Erina terfikir untuk jadikan memanah berkuda sebagai kerjaya utama? Dan pada pendapat anda, sekiranya seseorang mempunyai kemampuan atau bakat yang bukan kategori mainstream occupation, adakah seseorang itu boleh jadikan bakat tersebut sebagai kerjaya? Okay. Pasal kerjaya, bakat yang bukan mainstream untuk dijadikan kerjaya. Macam bagi saya sendiri, sebab kan kita kena tengok juga apa yang ditawarkan dekat Malaysia ni. Contoh macam saya dekat Malaysia, saya sebagai seorang pemanah berkuda. So apa yang dekat Malaysia ni, peluang apa yang saya ada. Memang agak menarik kalau orang tanya tak nak ke buat full time horseback archery sebab dah ada bakat, dah ada bakat, lepas tu pernah menang. So bagi saya itu adalah satu tawaran yang sangat-sangat menarik. Cumanya sejujurnya lah, keadaan dan peluang yang ada dekat Malaysia ni sangat-sangat terhad. Jadi pun macam saya sendiri pun kalau nak cakap dari segi untuk jadikan kerjaya, kalau sebagai seorang pemanah berkuda sahaja mungkinlah boleh sedikit. Itu pun bagi saya tak cukup lagi. Banyak lagi benda yang saya kena belajar untuk menjadi seorang penunggang kuda ataupun pemanah berkuda ataupun pemanah yang baik. So banyak lagi benda nak kemahiran yang saya perlu dapatkan dan kemahiran yang saya perlu ada untuk jadikan memanah berkuda tu seperti sebagai satu kerjaya. So kalau nak buat boleh, cumanya saya kena usaha lebih dan benda tu dia akan ambil masa sama macam saya belajar balik benda yang saya tak tahu apa-apa. Sebab kita nak jadikan satu kerjaya, kita kena serius, lepas tu kita kena fikir yang benda ni kita bila dah jadikan kerjaya, dia akan melibatkan kehidupan seharian tu. So kalau macam dari segi nak buat tu memang ada, tapi mungkin taklah buat masa sekarang sebab kemahiran tak cukup, ilmu pun tak cukup. So kalau macam orang cakap jadi pemanah berkuda, cukup sekadar pemanah berkuda saja, bagi saya tak cukup lah kalau nak dijadikan kerjaya. Sebab kalau jadi pemanah berkuda semua orang boleh jadi, maksudnya ramai orang boleh jadi, tapi kita naklah pemanah berkuda ni boleh mengajar juga orang. So nak dapatkan benda-benda tu semua yang akan ambil masa balik, akan ambil banyak proses yang saya kena lalui balik. So dari segi boleh ke tak seseorang yang mempunyai kemampuan ataupun bakat yang bukan kategori mainstream occupation ni untuk dijadikan sebagai kerjaya, pada saya tak ada masalah. Sebab bila kurang orang ataupun tak ada orang yang buat, tak ada orang yang ada this kind of bakat yang non-mainstream ataupun bakat yang sangat-sangat rare, ia boleh dijadikan satu kelebihan lah. Cumanya kita kena tengok balik kepada demand yang ada dalam industri. Kita ada demand ke tak? Kalau tak ada pun susah juga, tapi rasanya tak ada masalah sebab mesti akan ada demand untuk this kind of kerjaya yang daripada yang bukan mainstream punya bakat. So tapi yang paling penting lah bagi saya kan, kita kena macam sebelum nak menjadikan ia satu kerjaya, kita kena define balik apa yang kita nak daripada kerjaya yang kita pilih tu. Macam kalau daripada bakat tu kita nak jadikan dia kerjaya disebabkan bakat kita tu sangat-sangat rare. So adakah kita nak buat benda tu disebabkan kepuasan peribadi ataupun kita nak memang generate income daripada kerjaya tu. So bila kita, sebab kalau kita tak clear nanti susah di kemudian hari. Kalau jadi something, at least kalau memang kita buat benda-benda, kalau kita buat benda tu memang untuk kepuasan. So kita
akan survive lah apa-apa pun cabaran yang ada, even kalau tak ada demand pun terhadap kita punya kerjaya tu, kita boleh survive lah sebab itu memang kita nak buat dan kita puas hati. Tapi itulah macam kita kena define balik apa adakah kita betul-betul nak buat kerjaya tu dengan bakat rare yang kita ada tu. Kena tengok balik lah. Kalau saya boleh simpulkan sikit lah daripada apa yang Cik Rina katakan tadi, ada dua benda sebenarnya yang kita kena tengok. Satu, endpoint kita apa, kan kita nak pergi ke mana dengan mungkin bakat yang kita ada tu. Yang kedua adalah realiti semasa kan. Adakah contohnya pengetahuan kita mencukupi kan, kita tahu ke nak dapatkan latihan di mana kan, mungkin in terms of bantuan-bantuan daripada kerajaan dan sebagainya. Tu semua benda lah yang kita kena tengok lah sebelum kita decide untuk ceburi ataupun jadikan bakat tu sebagai satu kerjaya. Okey, baik, kita beralih ke Puan Mahfuzah. Saya nak bacakan dulu satu statement daripada satu kajian yang dijalankan oleh company Deloitte. Katanya dia nak menjawab persoalan which talent is important for humans. Okay, katanya knowledge is not an essential talent with the exception of mathematics, knowledge of administration and management, knowledge of education and training, and knowledge of computers and electronics. Academic knowledge or the arts and humanities is important for only a minority of the workforce. So dia nak kata knowledge tu bukan satu essential talent. Jadi pada pendapat Puan Mahfuzah, apakah bakat yang perlu ada? Apa essential talent yang perlu ada pada masa sekarang? Okay, so bila tengok yang statement ni, pada saya lah, dia ada tiga lah, dia macam berkait rapat lah. Talent, skill dengan knowledge. So kalau you ada tiga-tiga ni, you can build up your potential, and then bila dah build up potential, you can generate money, kan? So it's not kita nak cakap, oh ini bakat yang kita kena ada sekarang ni. No, because kita tak boleh cakap, oh ini bakat zaman sekarang kita kena ada bakat-bakat ni. No, tak juga, sebab ramai je orang di luar sana pada masa sekarang ini yang mana dulu, macam contohnya benda-benda yang skill ni kan, kita rasa macam benda dulu tak penting, tetapi sekarang macam tak penting, macam tak boleh generate a lot of money, macam itulah kan. Tapi sekarang, okay, dulu mana ada pekerjaan sebagai YouTuber lah, TikToker lah semua kan, Insta famous whatsoever, tetapi sekarang ni benda yang tak perlukan academic background, tak perlukan qualification yang dia formal qualification, you boleh generate income because you ada knowledge nak buat content, you ada bakat untuk yang show yourself, because that is intelligence on the interpersonal part, and then you ada skill, you ada interest on that kan, and then you can generate income. So that saya rasa macam kita tak boleh restrict someone untuk, oh you kena buat macam ni kan. Sebab sekarang ni kita tengok orang-orang yang sekarang ni lah, kalau kita tengok, kita baca buku-buku yang macam grade grade C student work for grade A student work for grade C bosses kan. Maksudnya orang yang dulu tak excellent dari segi knowledge in academic, tapi sekarang ni diorang lah bos yang meng-hire orang-orang yang pandai-pandai ni bekerja di bawah mereka. So bagi saya, just follow your passion. First, follow your passion. Tadi tu yang saya cakap yang tiga tadi tu, back to your interest, and then bila you dah tahu you punya passion, that comes your bakat sebenarnya, your talent. So your talent and then you skill, bila dah tahu dah, macam Erina tadi tu pun kan, dia pun baru tahu yang oh rupanya dia ada bakat pada umur 21 tahun. Sedangkan masa dulu dia tak belajar pun pasal benda tu. Kan, so it samalah. So dia dah dapat that skill, dia belajar skill, and then bila skill memang interrelated dengan knowledge, dia kena ada knowledge juga. So nanti bila dia ada knowledge, dia boleh menjana peluang kerjaya sebagai jurulatih untuk melatih pemanah-pemanah berkuda yang akan
membawa nama negara nanti kan, who knows kan, sebab sekarang mungkin dia tak ada like, mungkin Erina tak ada berfikir macam tu lagi, tapi mana tahu nanti tiba-tiba macam wah dapat job daripada government ke, suruh jadi jurulatih dengan ditawarkan dengan gaji yang tinggi, memanglah nak kan. So kita tak tahu, so just follow your heart, do your best. Sebab kita pun macam, saya pun macam reflect diri saya jugalah, sebab saya pun dulu sebab saya berkecimpung saya ambil degree dalam bidang occupational therapy, which is boleh dikatakan tak ada pun masa kita duduk belajar kat MRSM kau nak buat occupational therapy, degree apa tu kan. Okay, so macam saya macam terfikir juga tak masa kenapalah aku masuk bidang pendidikan khas ni yang macam tak pernah terfikir pun. Sebab kita dulu kat MSM hanya terfikir nak jadi medik, engineering, apa lagi, arkitek, semua-semua yang very orang kata budak-budak pandai punya thinking lah kan. So tapi ditakdirkan buat course occupational therapy yang pergi dekat Cardiff tu, saya yang first student Malaysian yang buat degree dekat situ, sampai macam terpinga-pinga, aku seorang je ke budak Malaysia kat sini, tak ada kawan. Yang geng-geng lain yang medik semua diorang dah ada senior semua kan. Yang kita ni seorang-seorang terkapai-kapai semua, which is baru saya tahu yang walaupun kita rasa macam benda ni macam kita baru belajar masa umur sebab itu 21 tahun jugalah masa pergi buat degree tu kan. You tahu bidang ni sangat berpotensi untuk dikembangkan bila saya balik ke Malaysia nanti. So bila balik ke Malaysia barulah saya macam sebenarnya ramai guru-guru pendidikan khas. Saya integrate lah sebab saya ditajuk oleh Kementerian Pendidikan, integrate untuk pendidikan khas. Ramai sebenarnya guru pendidikan khas ataupun bilang pendidikan khas masih kurang, lack of knowledge on therapeutic aspect untuk murid berkeperluan. Apa yang diorang nak hanya content akademik saja. So dia tak fikir on therapeutic aspect macam part of sensory, part of sensory behavior yang impact dia punya murid berkeperluan khas ini, yang menyebabkan diorang susah nak cikgu-cikgu ni susah nak ajar. Cabaran yang besar sebab diorang tak faham on the therapeutic aspect tu. Diorang hanya tahu nak mengajar je kan, kita fokuskan, tapi tak tahu the underlying kenapa diorang tak boleh belajar, tak boleh nak fokus dalam belajar, sebab kita tak tackle on the sensory needs, on the therapeutic issues yang diorang hadapi. So bila saya balik masa tu, saya integrate lah, yang sebab itulah yang datang come out all the books on special education and occupational therapy itulah, because of yang saya tahu, sebabnya dulu kita tak terfikir pun masa benda ni, tapi rupa-rupanya you can do something, you can build your potential, your own potential dalam bidang yang kadang kita tak pernah terfikir pun sebelum ni. Masa kita lahir, mak kita suruh jadi cikgu, jadi doktor, jadi engineer je, tapi tiba-tiba jadi terapis kan. Mana nak tahu dapat jadi macam sekarang ni. So itulah pada pendapat saya memang saya tak ada restrictkan mana-mana, just follow your heart, and then you kena tahu sendiri macam mana you nak tukarkan you punya potential, you punya bakat tu, you develop the skill, and then you can make money. Itu je lah daripada saya sikit. Terima kasih Puan Mahfuzah. So dia macam satu, kita identify bakat tu, tapi another level is kita nak channel bakat kita tu ke mana. Yang itulah nak tentukan bakat tu penting ke, relevan ke tak kan. Okay. Kita pergi ke pusingan yang keempat. Kita nak cakap pasal masa depan pembangunan bakat dalam kalangan remaja. Okay, saya nak tujukan kepada Cik Erina. How early should we teach these skills and knowledge? Young children are naturally inquisitive, and it may be easier to develop strong cognitive skills and abilities early rather than waiting until further or higher education. How should parents and guardians be educated so that they can advise and support their children? Mungkin daripada pengalaman Cik Rina sendirilah. Okay. Untuk soalan ni saya rasa bagi saya sebab saya pun tak ada anak lagi, so saya tak tahu macam mana. Cumanya yang berdasarkan pengalaman dan juga apa yang saya nampak, untuk kita ajar ataupun untuk kita untuk talent, untuk skill, untuk knowledge ni, kita kena start them young as soon as possible. Sebab bila macam kanak-kanak kan, dia sangat-sangat fresh. So dia orang
dia macam sponge. So dia akan absorb everything. So apa yang kita bagi dekat dia tu yang dia akan develop. So macam sebab itulah ada orang cakap anak-anak tu ibarat kain putih. So orang ibu bapa ataupun penjaga yang mencorakkan kain tu. So samalah dari segi skill ataupun knowledge tu daripada kecil lagi memang dia perlu diterapkan dalam kanak-kanak ni. Cumanya approachnya mungkin different lah daripada satu tahap ke satu tahap yang lain. So macam bagi saya kalau nak cakap pasal talent tu, sebab talent kadang-kadang talent ni kalau kita daripada kecil tu kita dah nampak, mak-mak akan nampak ataupun parents lah dia akan nampak, oh anak dia boleh menyanyi. So macam daripada situ dia dah develop daripada kecil. So macam mana nak discover talent talent tu memang daripada kecil lah yang sepatutnya. So anak-anak ataupun kanak-kanak patutnya diberi peluang sebanyak yang mungkin untuk explore apa sahaja yang ada di sekeliling. Maybe juga contoh katalah mungkin parents ataupun guardian dia dah ada certain macam mana target untuk anak-anak ni, untuk kanak-kanak ni dia dah ada dah. Dia nak anak dia ni mungkin dah jadi pemain bola sepak. Okay, time tu mungkin dia akan suruh anak dia main bola sepak. Tapi bila main bola sepak macam tak boleh main je kan, macam tu. So dia bagi pula main badminton. So daripada situ maksudnya peluang tu perlu diberikan kepada kanak-kanak ni sebanyak yang mungkin supaya diorang boleh discover talent yang diorang ada dan kita boleh tolong diorang untuk apa macam tadi Kak Mahfuzat cakap pasal support kan. Memang daripada family, support daripada family tu sangat-sangat penting. So untuk dapatkan apa talent yang ada tu sebaik-baiknya daripada kecil. So bila kita tahu daripada kecil, kita tahu okay kanak-kanak ni apa kelebihan dia, apa kelemahan dia. So daripada situ kita boleh develop untuk dia punya perkembangan dia dengan kemahiran-kemahiran yang sepatutnya lah. So memang akan banyak halangan ataupun banyak kerja yang ibu bapa ataupun penjaga ni akan kena buat kalau nak buat macam tu. Sebab nak jaga kanak-kanak ataupun nak jaga budak-budak ni bukan satu benda yang mudah lah. Sebab saya pernah, saya tak mengajar sangat tau. Kalau macam memanah ke, saya tak mengajar. Saya tak cukup yakin lagi untuk mengajar orang. Tapi saya ambil ada satu grup kanak-kanak sebab saya fikir macam lagi muda nak ajar budak-budak sebab budak-budak dia tak banyak kerenah kan. Dia macam tak banyak kerenah lah. Kalau daripada ajar orang besar ni dia nak buat kepala dia je kan. So saya tak nak ambil orang dewasa. So, saya ambil lah budak-budak ada dalam 6 orang macam tu. 6 orang umur dalam 5 ke 6 tahun. So nak discover dia punya talent tu, nak push dia untuk cuba, yang saya ajar tu adalah memanah. Saya ajar memanah. So nak bagi dia faham tu sebab dia tak perlu tahu apa reason behind apa skill yang saya ajar. Cuma dia perlu buat sahaja. Tapi nak bagi dia buat satu kemahiran tu sangat-sangat susah sebenarnya kanak-kanak kan. So macam saya cakap tadi, it will take a lot of work untuk parents ataupun untuk guardian untuk bantu anak-anak ataupun kanak-kanak discover apa diorang punya talent. Tapi macam sebaiknya tu lah kalau dapat buat seawal yang mungkin, dia akan membantu memudahkan perjalanan kanak-kanak tu nanti. Macam macam tadi saya dah bagi tahu saya start umur 21 tahun. So macam ada bakat tu. So macam cuba bayangkan kalau daripada kecil saya dapat peluang tu, mungkin dia punya outcome tu lain. Macam tu lah. So macam satu lagi contoh yang tadi Aisyah ada cakap awal-awal tadi pasal atlet daripada China yang dapat perfect 10 untuk diving punya sukan diving baru-baru ni kat Olimpik kan. So China dia kenapa atlet-atlet dia hebat-hebat, macam diorang dia compete dengan USA untuk baru-baru ni dari segi kumpulan pingat emas. So kenapa diorang hebat? Saya nak
saya nak tekankan atlet-atlet yang daripada China lah especially. Kenapa dia hebat? Sebabnya mentality diorang sendiri adalah sukan ni adalah satu benda ataupun satu cara dia nak tunjukkan dia punya kekuatan tanpa perlu berperang. So itu adalah maruah negara. So dia take it China take sport very seriously. So yang kedua, atlet-atlet China ni pula sebab apa dia hebat-hebat adalah dia orang ni dihantar daripada kecil lagi. Memang daripada sekecil yang mungkin saya tak tahulah sekecil mana, tapi daripada kecil dihantar untuk berlatih untuk jadi atlet. Memang hidup dia daripada kecil tu untuk buat untuk bersukan sahaja. So mungkinlah parents dia tahu anak dia dah ada bakat ni, so untuk in order to mungkin dapat duit daripada government ke sebab dia sumbangkan anak dia kan daripada kecil kan. So mungkin ada some intensive daripada ada something yang dia dapat daripada government. So dia sumbangkan anak dia daripada kecil, dia dah discover the talent, and then government akan continue the process sampailah jadi atlet yang bagus. Tak besar lagi pun, macam yang atlet diving tu baru 10 tahun kan. So tak besar lagi pun dia dah sangat-sangat hebat. So macam dari segi budaya ataupun mentality diorang pun memang dah berbeza lah. Cumanya kalau macam kita dekat sini nak dijadikan ceritanya start daripada kecil. Sebanyak mungkin peluang kita boleh bagi kepada kanak-kanak ni kita bagi. Macam yang soalan yang seterusnya tu macam ada cakap macam mana nak parents dengan guardians ni be educated around the changing nature of work kan. So macam in order to support kanak-kanak ataupun anak-anak diorang ni. So macam bagi saya sebagai seorang parents ataupun guardian, mestilah dia nak, especially parents lah, ibu bapa, mestilah dia nak yang terbaik untuk anak-anak dia. So tapi not necessarily mak bapak tu perlu ada the same talent macam anak dia. Sebab kadang-kadang ada mak yang tak boleh contohlah tak boleh menyanyi kan. Mungkin bapak dia yang boleh menyanyi, mungkin mak dia tak boleh menyanyi. Not necessarily parents tu kena ada the same talent. Maybe mak bapak tak ada pun talent tu, tapi dia figure out yang anak dia ada this special talent. So macam mana parents ataupun penjaga tu dia nak support adalah dengan cara bagi dia peluang, sediakan peluang sebanyak mungkin lah. Macam saya cakap tadi, kalau dia nak try, bagi dia try. Kalau ada kelas, hantar dia pergi kelas. Kalau ada apa-apa sahaja peluang, sediakan supaya kita dapat lebih discover bakat, dan juga kita boleh brush up the skills, and also boleh jadikan anak-anak ni menggunakan talent dan menjadikan talent dia lebih, menjadikan dia seorang yang lebih cekap lah dalam menggunakan talent yang dia ada tu. Itu dah. Terima kasih Cik Rina. Sebab kita tengok kan memang budak-budak ni lagi banyak kita expose waktu kecil, sebenarnya lagi cepat dia boleh absorb kan. Dan sebenarnya dia macam contohlah atlet tadi kan, bila dia menang pingat emas baru ni, orang kira berapa kali Olimpik lagi dia boleh pergi. Ya, sebab dia muda lagi kan. So lebih kiranya kalau nak pergi jauh dalam satu bakat tu, the earlier exposure tu lebih baik lah kan. Okay. So kita beralih ke Puan Mahfuzah. Sebelum kita cakap pasal masa depan dalam pembangunan bakat, what should tomorrow's national curriculum include? Bagaimana kita nak menyediakan para pelajar dari aspek pembangunan bakat untuk masa depan pelajar tersebut? Okay, so nak menjawab soalan what should tomorrow's national curriculum ni, nak kena tanya pembuat dasar ni sebenarnya, tapi dapat sebagai saya lah sebagai daripada perspektif saya yang masih lagi belajar lagi ni. So saya rasa untuk nak membangunkan bakat ni, mungkin bagi saya lah, ni pendapat saya rasa macam kena tengok passion anak tu sendirilah. Okay? Kena tengok passion, sebab kalau kita paksa anak tu mengikut acuan ibu bapa, yang mana kadang-kadang sebenarnya anak tu tak suka pun nak buat benda tu, tapi dah daripada kecil mak suruh buat benda ni kan. So
dia takut kemudian dari segi psikologi aspek lah. Dia takut nanti dia memusnahkan jiwa anak tu dari segi memusnahkan jiwa dia lah. Dari segi fizikal, kita nampak dia macam okey, dia nampak macam she's very strong kan, memang sangat bagus kan. Tapi kena tengok juga, kena jaga juga on the psychology aspect, yang mana dia mesti, anak tu sendiri mesti willing untuk nak buat. So saya untuk national curriculum ni bagi saya, kita dah start national curriculum, kita start seawal umur 4 tahun kan, 4, 5, 6 untuk prasekolah, kemudian sekolah rendah and then sekolah menengah. So bagi saya lebih suka kepada pendekatan yang agak laid back lah, tak adalah nak kena push sangat, sebab saya berada di dalam line pendidikan dan saya sendiri mempunyai anak-anak yang sedang membesar dengan kurikulum yang sedia ada sekarang. Saya rasa macam agak mencabar, agak tinggi kurikulum sekarang berbanding bila kita reflect balik diri kita. Dulu kita rasa macam darjah 1 tu macam agak happy, seronok, macam tak adalah nak belajar, darab, bahagi lagi. Tapi bila tengok yang silibus darjah 1 sekarang agak tinggi, which is saya rasa macam kalau aku pun macam ni dulu macam tak happy nak pergi sekolah kan. So saya rasa macam bagi saya lah, kena banyakkan, lebihkan kepada play itu, sebab nature kanak-kanak dia nak mencari bakat dia adalah through play. Exploration is through playing. So bila dia banyak play, bermain, which one thing yang bagus tentang kurikulum sekarang ni, saya dah nampak macam bagus lah, sebab dia dah masukkan UPSR, which is dah buang satu, dulu ada PTS ada PTS dulu yang darjah 3 PT3. tu lah. PT3 bukan yang itu PMR. Bukan, masa darjah 3 tu dia dah kena buat ujian tu. Betul. Macam setiap tahun dia kena buat ujian tu kan. So yang itu pun dah dimansuhkan, which saya rasa macam okey sikit, sebab bagi peluang kepada anak-anak ini membesar mengikut perkembangan yang sepatutnya. Bukan kita nak target sangat on academic excellence, sebab banyak benda lagi sebenarnya macam kita realise balik apa yang kita belajar masa SPM. Macam saya lah, saya reflect balik, aku tak ingat pun apa maths punya formula dalam kehidupan aku sekarang kan. Macam fizik ke, kita tahulah, kita boleh relate lah, tapi kita not much gunakan benda tu dalam kehidupan harian. So saya rasalah national curriculum should masukkan elemen-elemen life skill, macam supaya anak-anak ni rasa enjoy pergi sekolah, rasa macam this is dekat dengan, inilah dunia sebenarnya, supaya bila dia lepas sekolah ni dia tak rasa macam ini ke dunia sebenar, aku selama ni tengah belajar macam ni, tapi bila ke alam pekerjaan rupanya lain. So benda tu macam tak realistik. So yang saya nampak national curriculum tu perlulah realistik, banyakkan ikut perkembangan umur anak-anak tu. Macam darjah 3, 9 tahun reading development. Sebab sekarang ni kita punya reading development, kita nak awal, lagi awal anak itu boleh membaca lagi bagus, lagi berfungsi otak dia. Tapi kalau kita tengok reading development up to 9 years old. So kita tak payahlah push anak tu nak membaca seawal umur 4 tahun. Kita ajar, expose, tapi janganlah kita sampai pressurekan dia boleh baca sampai dia nangis-nangis nak belajar membaca. Itu reflect untuk diri saya sendiri jugalah, tengah mengajar anak membaca sekarang ni kan. So bila tengok, kita go back to natural dia punya development, supaya anak-anak di Malaysia ni sangat seronok pergi ke sekolah. Sebab apa? Sebab tak stres, dan dia boleh kaitkan benda yang dia belajar tu dalam kehidupan harian dia, dekat dengan kehidupan harian dia, bukan satu dunia yang berbeza. Itu satulah. Dan untuk nak pembangunan bakat tu, apa yang saya nampak, first kali memang kena tahu, tadi saya dah cakap dah, banyak kena tahu interest anak, supaya benda yang dia buat tu nanti, benda yang dia nak, contohnya anak saya suka cakap dia nak jadi chef, tapi saya fikir chef, apa benda ni nanti ni kan, chef kan. Tapi tak apa, layankan aja, bawa masuk kelas chef. Tapi sekarang tak boleh nak masuk kelas chef sebab pandemik kan. So kita bagi dia explore sebanyak mungkin, dia explore supaya dia tahu sebenarnya dia tak adalah minat sangat masak-masak ni, sebab peluh-peluh lah. Pemula maybe dia tengok cool lah orang masak semua kan. So kena tahu
minat dia, and then lepas tu baru dia decide sendiri. Sebab saya rasa bagi macam tadilah Elena pun dah cakap, bagi exposure, as much as exposure. Kalau dia tak pandai nak main badminton or maybe bola sepak, tak main bola sepak, main benda lain, supaya dia dapat nilai which one is the best for me to choose kan. So itulah pandangan saya untuk nak membangunkan bakat, sebab kita tak boleh membangunkan bakat remaja-remaja di Malaysia ini mengikut acuan kita. Kita kena bagi pilihan, dia pilih, dan lepas tu baru kita channelkan saluran untuk perkembangan bakat dia. Yang penting dia seronok dan happy untuk mencongkil dan mengeksplor potensi diri dia sendiri. Itu sajalah pendapat saya. Okay, terima kasih Puan Mahfuzah. Sebenarnya macam banyak aspek lah kita kena tengok kan, in terms of curriculum tu kan, in terms of mungkin knowledge yang parents tu ada. Kadang-kadang tak semua family ada macam kelebihan lah kan untuk tahu kan perkembangan anak-anak dan sebagainya. Itu pun satu cabaran jugalah kan. Okay, so kita nak masuk kepada pusingan Q&A. Sekejap saya check. Kalau tak ada, kita boleh proceed. Saya rasa di Facebook pun tak ada komen atas soalan. Okay. Okay, kalau tak ada, kita tutuplah. Kita masuk ke sesi penutup. Jadi saya nak tanyalah kepada speakers kita, apa nasihat kepada belia ataupun remaja di luar sana dalam proses nak explore bakat masing-masing. Mungkin sebagai kata-kata akhir lah untuk slot kita malam ni. Mungkin kita boleh start dengan Cik Irina. Okay, untuk belia soalan tu nasihat kepada para belia kan. It's okay kalau kita start lambat pun, ataupun kita nak baru tiba-tiba nak discover apa lagi bakat yang aku ada, tak apa. Macam bila contoh katalah kita dah bukan lagi umur di bawah tanggungan ibu bapa, kita dah ada dari segi kemampuan, dari segi mungkin kewangan kita dah boleh, kita dah ada kemampuan tu. Lepas tu kita dah ada kemampuan dari segi tenaga untuk buat sesuatu secara sendiri tanpa depend kepada ibu bapa kan. So macam yang saya rasa kita kena bagi peluang dan juga masa untuk diri sendiri untuk discover diri kita dan juga talent yang kita ada. Macam sama juga macam yang kanak-kanak tadi, parents dia kena sediakan peluang yang sebanyak yang mungkin untuk dia cuba. Tapi kalau sekarang sebab kita dah kita on our own, kita cuba sebanyak benda yang kita boleh cuba, dan daripada situ kita nilai balik mana yang kita rasa betul-betul berkebolehan dan kita rasa nak nak explore lagi, kita nak tingkatkan lagi kemahiran tu, kita nak jadi lebih cekap dalam bakat yang kita minat tu. Macam betul lah, macam yang Kak Mahfuzah cakap tadi, kita jangan push orang untuk buat sesuatu. Macam anak-anak kan, kita jangan push dia untuk buat apa yang kita minat. Macam tak kena tau. Sebab nanti dia tak ada passion pun sebenarnya untuk buat benda tu, tapi dia kena paksa. So dia tak boleh nak excel pun nanti. So apa yang penting adalah kita kena, macam kita sekarang kalau untuk belia lah, kita jangan buat benda yang kita tak happy dan kita tak suka. Sebab nanti kita untuk perkembangan ataupun kita nak berkembang, untuk perkembangan kita sendiri pun tak bagus. Tapi yang paling penting lah, yang untuk talent ni bagi saya lah paling penting, hard work, disiplin, passion, dia akan beat talent lah, natural talent tu. Kalau orang rasa macam aku talented, dah cukup dah, tapi dia lupa yang sebenarnya ada juga orang yang talented juga. Maybe asalnya orang tu tak se-talented dia, tapi bila orang tu put on hard work, orang tu ada passion, ada disiplin, dia akan beat orang yang rasa macam kononnya talented sangat ni. So itu yang paling penting lah. Always cari buat sesuatu untuk kita happy dan fokus. Okay, terima kasih Cik Rina. Puan Mahfuzah pula? Okay. Nasihat kepada remaja atau belia.
nasihat nasihat kepada belia, kepada adik-adik lah MRSM typing ke, tak kisahlah yang baru-baru nak mencongkil bakat sendiri kan. So saya ada 4 lah. Okay, yang pertama sekali, choose your passion. Okay, kenal apa yang kita suka, apa yang kita minat, tak kisahlah menyanyi ke, memasak ke, anything. Okay. Kemudian yang kedua, know your strength. Okay. Dah tahu dah minat, and then apa strength kita, apa kekuatan kita, kekuatan diri kita sendiri. Okay. So nak cari strength diri sendiri ni, kena explore. Okay, kena explore diri sendirilah, buat banyak benda-benda. Sebab tu dekat universiti, macam Erina tadi, dia ada banyak persatuan-persatuan yang dia kena explore kan. Tu dah tahu dah, itulah strength dia secara tidak sengaja. Sebab tu kena explore, masuk je mana-mana persatuan apa benda kan. So yang ketiga adalah interest. Okay, so apa interest kita, tadi dah tahu passion, apa interest dia macam lebih kurang sama lah sebenarnya, tapi interest ni lebih kepada macam mana cara kita nak channelkan apa yang kita suka, nak channelkan kita punya, macam saya reflect diri saya suka teaching, mengajar. So saya rasa saya pandai, saya rasa saya pandai bercakap dan suka bercakaplah dengan orang, bersembang-sembang macam ni. Dan interest saya adalah untuk, saya juga suka menulis kan, saya suka juga tulis, saya suka bagi-bagi talk ni, saya suka. So yang keempat, interest yang ketiga, lepas tu yang keempat, and you kena channel kan, you kena produce something, apa yang you suka tu, supaya you can make proud of yourself. Tu bagi saya lah. Contohnya macam saya suka tulis, saya buat buku. Okay, and then kalau suka menyanyi, okay, buat channel YouTube. Okay, tak kisahlah ada seorang je ke viewer, tak kisahlah, tak apa, buat je. Tak janji, sebab itu interest kita kan, macam ni kita nak keluar bakat. Lama-lama orang dah ramai-ramai word of mouth, orang share link, barulah viral. Tak, dia ambil masa sebenarnya, dia bukan nak terus nak viral kan. So tu yang 4 step yang saya boleh recommendkan lah kepada adik-adik ataupun belia-belia semua. Yang pertama sekali, know your passion. Yang kedua, know your strength. Yang ketiga, your interest, you nak salurkan macam mana, and then buat project, produce something, maybe either is profitable ke, nak dapat profit, boleh buat dekat YouTube ke, dia boleh buat dekat media massa ke, benda kan. Kalau you tak nak benda tu dapat duit, tak apa, you buat je benda charity ke, because in the end you puas hati, you rasa seronok in your life, sebab apa-apa pun it back to your hati juga sebenarnya. Kalau kita hidup kita ni, walaupun kita ni macam tak dapat duit banyak pun, tapi kita seronok dan kita happy dengan hidup kita, sebenarnya itu dah cukup memadai dah sebenarnya. Tak perlulah kita nak berlumba-lumba siapa paling banyak duit ke, siapa paling rumah besar ke apa kan, tak perlu, because benda tu hanya bagi saya lah, hanya luaran. Yang penting kita rasa seronok dengan apa yang kita buat. Itulah saya punya nasihat lah kepada semua, dan juga kepada diri saya sendiri juga. Okey, itu saja. Terima kasih Puan Mahfuzah. Okay, baik, kita sesi kita dah tamat untuk hari ini. Sekalung penghargaan dan jutaan terima kasih kepada ahli panel kita, Puan Mahfuzah dan Cik Erina. Tidak lupa juga penghargaan buat rakan strategik Ansara Taiping, MRSM Taiping, TNF Energy, Amans Media, Outpost Taiping, Sendirian Berhad, ALKA System dan BG Capital Holdings. Pada anda yang terlepas atau ingin menonton semula sesi perkongsian ini, boleh berbuat demikian di Facebook Ansara Cawangan Taiping dan YouTube Ansara Taiping. Dan jangan lupa untuk subscribe, like dan follow kami juga di Instagram dan Twitter Ansara Taiping. Dan kepada alumni MRSM Taiping yang masih belum mendaftar sebagai ahli Ansara Taiping, bolehlah berbuat demikian menerusi portal Ansara www.myansara.org. Sebelum kita bersurai, kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Sekian daripada kami. Saya Aisyah. Jangan lupa siri kita yang seterusnya pada hari Jumaat, waktu yang sama tapi topik yang berbeza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita